Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tafsir Azhar jilid ke-8 kita ni. Kita masih baca tafsir surah Al-Ahzab ayat ke-13 hingga 15. Dan kita masuk ayat ke-13. Dan seketika berkata satu golongan dari mereka dah. Pangkal permulaan ayat 13. Dan seketika berkata satu golongan dari mereka, iaitu dari orang-orang yang munafik. Orang munafik dan yang dalam hatinya ada penyakit itu. Dalam hati dia tu ada penyakitnya. Sebab sikap dan cara yang ditempuh untuk mengelakkan tanggungjawab. Kerana kelemahan jiwa yang didertai atau disebabkan oleh penyakit dalam hati. Orang munafik lah. Itu menimbulkan berbagai-bagai dalih untuk mengelakkan diri. Beri alasan macam-macam lah untuk elok dah. Wahai ahli Yathrib, wahai orang Madinah, tidak ada tempat bagi kamu pulang sajalah. Dah gitu. Yathrib adalah nama asal dari kota Madinah. Dulu Yathrib, Madinah tu Nabi berubah nama lah. Diambil dari nama seorang nenek moyang bangsa Arab. Tutup nenek moyang bangsa Arab tu keturunan Sam bin Nuh. Kerana dia yang membuka negeri itu dahulu. Setelah Rasulullah dan umat Islam di Madinah berhijrah ke sana, dengan serta-merta nama negeri itu ditukar menjadi Madinatul Nabi. Bandar Nabi lah, Madinatul Nabi lah. Tukar nama. Kota Nabi, ataupun kota Nabi maksudnya. Kerana sesampai beliau Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam, di sana telah tegak kekuasaan beliau, kekuasaan Nabi, dan dialah yang menjadi negeri Islam dan pusat kota Islam yang pertama. Bukan Mekah dah, Madinah pusat kota Islam yang pertama. Bahkan lepas tu pun kota Islam ni, pusat pemerintahan negara Islam ialah di Madinah ni. Lepas Sayyidina Ali ke baru berpindah ke Baghdad, ke Iraq lah. Tapi sebelum tu memang di Madinah lah, pusat negara Islam. Bukan di Mekah ni. Pusat kota Islam yang pertama. Maka sesetengah kaum munafik tadi mulailah berbisik-bisik kepada teman-temannya, kawan-kawannya yang dianggapnya dapat dipujuk agar mereka tinggalkan saja tempat bertahan Rasulullah itu. Kerana beliau tidaklah akan dapat bertahan bila mana musuh-musuh yang besar itu menyerbu kelak. Jadi minta tinggal Nabi dah. Mungkin 10,000 ni nak suruh kota 3,000 dah. Jadi tinggal Nabi lah, pujuk saya dia. Tersecau ke Nabi lah, kita tinggal lagi lah. Wahai ahli Yathrib, tidak ada tempat bagi kamu pulang sajalah. Tak ada tempat lagi dah. Lebih baik lekas tinggalkan tempat ini agar kalian selamat bila musuh telah dapat menyerbu kelak dah. Lagi tubik daripada Madinah kau, lagi nusuk tempat lain, tak usah berjuang bersama Nabi lah. Ni siap-siap munafik, kempen lah. Dalam surah mereka, wahai ahli Yathrib, orang Madinah lah Yathrib ni, telah mereka tunjukkan bahawa masa Madinah sudah mau tamat ditutup dah. Bandar Nabi ni nak tutup dah. Dan akan dikembalikan lagi masa yang lama, itu Yathrib mula tu. Kalah kan? Kalau kalah tu kan nama Yathrib mula dah, bukan nama Madinah. Tegasnya mereka tidak senang akan masa kejayaan Islam itu dan mereka ingin kembali ke dalam zaman Yathrib yang lama dah. Kembali pada jahiliyah lah. Tak suka zaman Islam merentah. Begitu kok Syiah buat cerita dalam kitab-kitab sirah ni. Digambarkan pemerintahan Islam ni teruk sangat. Lepas Ustaz Muawiyah, Yazid ke apa teruk sangat. Padahal di zaman itulah penyebar luar negara Islam disebarkan dengan lebih luas lagi dah. Zaman Yazid ke apa dah. Jadi begitu kok. Sebenarnya cerita-cerita sirah. Kadang-kadang ada unsur-unsur Syiah yang ingin memburukkan sejarah Islam dah. Tokoh-tokoh Islam tu jadi nampak jahat dah. Begitu juga sini. Tadi Yathrib tu dia nampak Nabi ni jahat dah, supaya kembali pada zaman jahiliyah. Jadi waktu itu mereka kelak akan mendapat kedudukan lebih baik bagi mereka lah, sebab dapat menyesuaikan diri. Bukankah orang semacam ini di segala zaman dapat sahaja menyesuaikan diri ya? Pokok ni ada sama dah. Jadi pengkhianat. Jadi munafik. Ada parti politik pada dah, gitulah dia. Dan meminta izin sebahagian dari mereka orang munafik ni kepada Nabi. Mereka berkata, sungguhnya rumah-rumah kami telanjang rumah-rumah kosong Artinya rumah-rumah kami tidak ada orang yang menjaganya, anak-anak dan isteri tidak ada yang menunggui kami, yang menunggui mereka, tak ada orang yang jaga dalam rumah. Takut kalau dirampok dirompak lah, atau ditetangi orang-orang yang tidak disenangi Hanya kami sajalah yang akan dapat melihara dan menjaga keamanan rumah tangga kami. Itu nak jaga rumah tangga dia, tak secara negara lah, tak sejadi askar kita kata dah, nak balik rumah.
Alasan yang mereka kemukakan itu hanyalah dapat dicari-cari belaka, direka-reka saja. Ujung ayat telah membuka rahsia yang sebenarnya mereka, dan bukanlah rumah-rumah itu yang telanjangnya kosong. Rumah tangga itu amat sentosa saja. Tidak ada orang dalam kota Madinah yang akan sampai sejahat itu, mengganggu rumah tangga seorang yang tengah turut mempertahankan kota mereka dari serbuan musuh. Tidak ada kehendak mereka selain dari lari sebenarnya dah. Nak lari dah. Nak balik rumah nak lari dah. Hujung ayat ke-13. Mereka ingin lari dari perjuangan kerana iman mereka lemah dan tidak ada sama sekali iman pun. Tak ada munafik. Dan kalau dimasuki atas mereka itu dari penjuru-penjurunya. Pangkal ayat ke-14 dan permulaan ayat ke-14. Kalau masuk dari penjuru berbagai sudut penjuru dah. Artinya ialah jika kiranya musuh-musuh yang banyak itu masuk ke dalam kota Madinah, menyerbu dari segala penjuru, yang terfikir dalam hati mereka bukanlah mempertahankan kota mereka dan harta benda mereka dengan gagah berani, melainkan sebaliknya bukanlah pertahankan, suruh kalah. Kemudian diminta kepada mereka supaya berbuat fitnah. Nescaya akan mereka lakukan cerita fitnah, mereka sanggup. Iaitu misalnya jika musuh-musuh itu berhasil menyerbu ke dalam kota dari segala penjuru, mereka yang munafik ni tidaklah akan pertahankan kota Madinah tu dengan gagah berani. Bahkan mereka akan turut mengalu-alukan kedatangan musuhnya. Mereka akan segera mengambil muka lah. Menyesuaikan diri. Puji kami pemberontak toksi juga dah. Puji. Dia kata bagus sama lagi dah. Bahkan jika dituntut berbuat fitnah, akan segera mereka lakukan fitnah lah. Reka-reka fitnah. Jika ditanyakan misalnya di mana Muhammad atau para pengikutnya bersembunyi, mereka akan bersedia menunjukkan tempat persembunyian Nabi dah. Jika disuruh tunjukkan di mana tempat simpanan senjata atau perbekalan senjata, mereka akan segera menghantar ke tempat itu dah. Bahkan jika mereka disuruh menyatakan diri kembali jadi kafir dah, sementara itu juga mereka akan menyatakan sedia jadi kafir dah. Pasal mereka munafik dalam i'tiqad, tak percaya dah. Dan tidaklah mereka akan bertangguh untuk itu, melainkan dengan segera jadi murtad dah, jadi kafir. Ujung ayat 14. Artinya jika musuh yang menang itu menyuruh mereka murtad kembali, di saat itu juga mereka akan murtad. Mereka tidak akan bertangguh dan tidak akan berfikir-fikir lagi. Kerana ingin mereka selamatkanlah bukanlah akidah untuk inti sejati dari hidup. Bukan agama nak jaga. Yang ingin mereka pertahankan hanyalah semata-mata keselamatan diri sendiri sahaja, supaya boleh hidup terus, meskipun hidup dalam kehinaan di bawah pengaruh musuh. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat janji dengan Allah dari sebelum itu, agar tidak mereka memalingkan punggung. Permulaan ayat ke-15. Sejak semula mereka telah mengikat janji dengan Allah akan pertahankan akidah dan perjuangkan akidah. Berjanji tidak akan lari atau mundur barang setapak pun jika tiba masanya berhadapan dengan musuh. Tidak akan lari dari medan pertempuran. Namun segala janji itu telah mereka mungkiri sendiri kerana takut, kerana pengecut dan kerana tidak ada pendirian. Dan janji Allah adalah akan dipertanggungjawabkanlah. Benda-benda Allah janji ni Allah akan tanya balik esok di hari akhiratnya. Hujung ayat ke-15. Tentang teguh memegang janji ini sebagai pelengkapan dari keteguhan iman. Kalau pergi teguh janji, iman kuatlah. Dan bahawa iman tidaklah ada artinya kalau janji sudah dimungkiri. Kalau tak tepati janji dengan Allah, maksudnya iman tak kuatlah dah. Tak ada iman dah. Telah berkali-kali dinyatakan Tuhan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Cerita benda tu lah. Kalau pegang teguh janji dengan Allah, dia iman kuat. Gitulah. Kalau tak pegang janji juga, mungkin juga iman tak kuat dah. Pada ayat ke-8 dari surah ke-27, surah Al-Mu'minun, dijelaskan bahawa salah satu dari ciri-ciri yang akan membawa kemenangan dan kejayaan bagi orang beriman ialah meneguhi dan memenuhi janji. Jadi sanggup berkorban untuk penuhi janji dengan Allah SWT. Dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat pertama, diserukan pula kepada orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, supaya segala janji dan akadnya diteguhinya. Dari surah kelima, surah Al-Maidah ni seru untuk supaya segala janji akadnya pegang teguhlah dia. Dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 177 pun jelaskan bahawa setengah dari petanda kebajikan ialah memenuhi janji apabila janji telah diikat. Orang yang beriman ingat akan janji itu. Dua kalimah syahadah adalah janji Muslim yang pertama dengan Tuhan. Mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu janji pertama Islam dengan Allah. Erti janji tersimpul dalam tiga kalimah yang berdekatan, iaitu wa'ad, janji juga, ahdun, janji juga dah, dan aqada, ikat janji juga, aqad.
Ketiga-tiganya berarti janji belaka lah. Ketiganya meminta pertanggungjawapan lah. Dia kita janji, kita pergi tanggungjawab lah. Pergi amanah. Katakanlah, hai Rasulullah. Sekali-kali tidaklah akan bermanfaat kepada kamu lari itu budak. Nak lari daripada perjuangan ke apa, tak ada faedah. Jika kamu lari dari maut dan terbunuh. Pangkat ayat ke-16, permulaan ayat ke-16. Artinya meskipun ke mana kamu akan lari mengelak dari maut, kerana takut menghadapi maut, kematian, tidaklah akan ada manfaat sama sekali. Nak lari ke mati, sebenarnya jumpa mati. Demikianlah juga tidaklah kamu akan dapat mengelak dari mati terbunuh. Kadang nak kena bunuh juga kau musuh nak. Kau kafir. Walaupun nak berpaling tak ada pun. Dah. Kalau kamu sudah mesti menempuh itu, dah. Dan kalau kamu berkecamuk ke apa, mati betul kau tak. Walaupun hati munafik, hati kafir pun. Dan kalau begitu, iaitu kalau kamu lari juga mengelakkan mati, tidaklah kamu akan mengecap kesenangan mereka sedikit. Hujung ayat ke-16. Kalau mereka selamatlah, tak mati lah. Sebentar je hidup atas dunia ni dah. Lepas tu, sengsara pula dalam kehidupan dunia ni bukanlah senang dah. Dia ada benda susah dah. Dalam hal ini telah dibayangkan dengan tegas bahawa Islam itu mesti menang juga. Kemanapun kamu akan lari dari perjuangan Islam, di sini telah terbayang bahawa Madinah tidak akan dapat diserbu oleh musuh. Dalam ayat ni jelas maksudnya tak menang kafir dah, menang Islam. Kalau si pengecut lari ke tempat yang lain, maka tidak akan lama kemudian Islam akan sampai juga ke tempat itu. Kan lagi dah. Dia lagi daripada Madinah, pergi tempat lain dah. Takut ke Quraisy ni. Tempat tu Islam lagi serai kat situ. Islam akan tersebar luas juga dah. Kalau Islam sampai ke tempat itu, dan itu adalah pasti sebagai telah terbayang dalam kilatan palu, ketika Rasulullah memecahkan batu putih keras itu, dalam hadis yang kita baca sebelum ni, katak batu putih tu, batu keras tu pecah tu. Dan jadi bercahaya tu, mecik cahaya tu, katak batu tu, Nabi nampak macam-macam dah. Dari tersebar Islam ni, Nabi nampak tu, sampai ke Parsi, sampai ke Rom, sampai ke Yaman habis, nampak Islam akan tersebar ke sana, akan memerintah. Dia kalah habis kerajaan Parsi, kerajaan Rom ni. Hanya sebentar kamu dapat bersenang-senang. Sudah itu susah lagi kerana memikirkan tempat lari yang lain pula. Islam akan tersebar sehingga akan kalah lah tempat-tempat yang lain. Sehingga mereka pun cekak lagi lah. Takkan dapat lagi. Setakat itu sajalah. Wallahu'alam. Subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.